Hello, Assalamualaikum. Selamat apa? Selamat tengah hari. So, hari ni video ni panjang sikit, tapi sebab I nak tunjukkan you guys cara-cara macam mana nak buat nasi kak wok ataupun nasi bajet, nasi ayam cincang. So, first kali kita nak buat gulai. Sebahan untuk gulai is very basic untuk gulai lah. Rempah kasar, yang ni biasanya kita panggil rempah kasar lah. Lepas tu bawang merah. Bawang merah ni saya pakai dalam, sebab saya pakai besar, so saya pakai dalam 1 biji cukup. Bawang putih 1, halia dalam 1 inci. Lepas tu kita pakai juga lengkuas. Lengkuas ni dalam 1 cm dah cukup. And then saya pakai cili padi. Cili padi ni kalau yang nak pedas boleh tambah lah. Ok, gula Melaka. Yang ni nanti kita tambah sikit by sikit lah. Lepas tu serbuk kari, saya pakai serbuk kari cap bawang tebang. Yang ni 1 paket. 1 paket dalam 4 sudu makan lebih kurang lah. And then pakai juga serbuk cili. Serbuk cili ni nanti kita pakai dalam 2 sudu makan. Lepas tu santan, saya pakai santan kotak je hari ni. Tapi kalau saya dapat santan fresh tu lagi sedap lah. Ok, this is kita punya rempah. Untuk lauk letak dalam gulai pula. So untuk lauk ni biasanya kalau untuk gulai kita pakai yang bahagian bertulang lah. Kalau Kelantan panggil kopeh. So kepak, leher, kaki. I juga suka letak hati ayam. Sebagai yang tak suka, that's why boleh skip. Okay, untuk sayur, it's very basic. I pakai kacang panjang dengan terung. So yang ni depends. Kalau macam korang nak letak jagung muda ke, ataupun sayur lain pun tak ada masalah. Tapi biasanya sayur yang boleh bertahan untuk kita reheat 2 kali lah. Kalau macam sawi tak digalakkan. Ok, first step yang kita perlu buat, kita kena tumbuk kita punya bawang dulu. So depends lah korang nak blend lah. Tapi saya suka tumbuk. So first kita tumbuk kita punya bawang merah, bawang putih, halia dan juga lengkuas. Ok, tumbuk dia tak perlu nak bagi terlalu hancur, tak terlalu mat. Just naik pecah-pecah pun dah cukup. Kita just nak bagi senang kita untuk kita goreng nantilah. So this is dia punya bawang lah. So that's why saya cakap hari ni menu dia special sikit, sebab saya tunjuk every step by step. So bagi orang yang suka makan nasi kak wok ataupun datang ke Kelantan, diorang try nasi kak wok, tapi bila diorang try buat tak jadi. So saya nak tunjukkan rahsia dia macam mana nak buat nasi ala kak wok. So this is kita punya bawang yang kita dah tumbuk lah. Ok, now first step ni dah siap. So kita start masak untuk kita punya gulai lah. Ok, hari ni I buat tak banyak. So I punya tadi recipe portion tu just cukup untuk dalam 4 orang makan. So I punya dengan housemate je lah. First kita sediakan kita punya periuk. And then kita panaskan kita punya minyak. Minyak tak perlu banyak Just cukup-cukup untuk kita goreng kita punya rempah saja. Sebab nanti kalau kita letak banyak sangat, nanti kita letak santan, so gulai ni dia dah jadi macam kari. So dia punya rasa tu dia akan beza sikit lah. So kita panaskan minyak. And then first macam biasalah, kita goreng kita punya rempah kasar dulu. So make sure api jangan panas, sebab nanti rempah ni akan jadi pahit. Rempah hangus pahit, dia punya gulai pun akan rasa pahit lah. So kita masukkan kita punya bawang yang kita tumbuk tadi. So bawang ni kita just goreng sampai dia punya bau tu dah naik. And then bawang tu pun kita dah nampak lembut lah. Kemudian kita masukkan kita punya rempah kari. Saya pakai 1 paket habis untuk rempah kari. So rempah kari ni depends lah. Tak semestinya kalau you tak ada brand ni tak boleh buat gulai. Sebab biasanya kita boleh pakai rempah kari ayam biasa pun boleh lah. And then kita masukkan juga kita punya serbuk cili. Serbuk cili pakai dalam 2 sudu lebih kurang lah. Dia tak pedas pun sebenarnya. Serbuk cili ni dia untuk color.
Dan untuk rasa cili itulah, so dalam 2 sudu makan is enough. Lepas tu kita just kacau lah kita punya rempah tu. Ok, nampak macam berketul, tak ada masalah. Kita just kacau dulu. Kacau bagi minyak dengan rempah tu dia dah sebati. Tapi make sure jangan bagi rempah tu hangus, sebab nanti dia punya gulai tu akan bitter taste lah. So resipi ni is very basic punya gulai. Untuk korang, biasanya kalau untuk whole family makan pun sangat-sangat simple. You rushing pun tak ada masalah. Sebab gulai ni kita boleh buat 1 hari sebelum pun tak ada masalah. Kita boleh panaskan. Panaskan 1 kali pun tak ada masalah. Lagi sedap. So I masukkan sikit air dulu, sebab tujuan dia nak bagi rempah tu senang untuk masak dan untuk pecah minyak. Sebab ada setengah orang dia campur rempah sebut kari tu dalam dengan air. Tapi I lebih prefer letak yang kering lah. So this is kita punya rempah kari tadi. So now kita just tunggu untuk dia pecah minyak lah. Ok, bila kita tengok dia punya rempah kari tu dah start untuk pecah minyak, nanti kita boleh masukkan kita punya ayam lah. Just make sure, macam saya cakap lah, make sure jangan bagi dia hangus. Betul-betul dia punya dah start pecah minyak, kita masukkan kita punya ayam. Ok, first, sebab saya pakai 2 hati ayam dengan yang bahagian yang bertulang. So saya masukkan yang first tu bahagian bertulang dulu, sebab yang bertulang ni dia lambat sikit nak masak. So yang this one kita just kacau bagi dia sebati dengan rempah tu. And then kita tunggu macam air ayam tu dia start keluar sikit, baru kita boleh continue dengan kita punya next step lah. Ok, now kita boleh masukkan kita punya santan. So santan saya pakai 1 kotak habis. That one is depends. Kalau macam tak suka terlalu lemak, korang boleh tukar dengan susu cair lah. Tapi jujur yang saya cakap, you punya rasa akan lari. So better you follow je pakai santan. So this one tak adalah kata menu-menu, kata diet punya menu, tak ada. Tapi but still kita punya is very, tak adalah kata macam terlalu terlalu berlemak, tak adalah, just biasa sahaja. Ok, now santan dengan rempah tu kita just kacau betul-betul. Kena pastikan rempah kari tu tak ada yang berketul, semua dah sebati dengan kita punya santan lah. Sebab nanti takut bila dia tak sebati, nanti kita makan tu makan yang rempah yang sebiji tu, yang tu memang fail lah. Ok, now kita masukkan air. So untuk this portion, I pakai dalam 3 cawan air lah, tambah dengan 1 kotak santan tadi. Yang ni cukup untuk dalam 4,000 orang makan lah. So this is untuk kita punya kuah gulai. So kita kacau bagi dia betul-betul sebati santan tadi. Lepas tu kita tunggu dia kuah dia mendidih lah. Ok, sebelum saya lupa, tak ada lupa nak tunjuk asam keping. Asam keping saya pakai 1. So 1 is enough, dia tak terlalu masam lah. So jadi jangan lupa, sebab tadi saya lupa nak tunjuk. And then now kita masukkan kita punya cili padi. So cili ni just patahkan je. So korang nak tumbuk pun boleh, nak ketuk-ketuk pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita just nak dirasa pedas tu tak terlalu ketara sangat lah. Just cukup rasa saja. Okay, now bila dah macam ni, kita masukkan kita punya gula melaka. Gula melaka masuk half dulu, sebab nanti bila kemudian tu kita akan rasa balik lah. Ok, now kita punya hati tadi kita masukkan juga. Macam cakap lah, kalau macam yang you guys tak suka letak yang bahagian dalam ayam tu hati ke pedal ke, that's one no need. Just lebihkan bahagian kepak ataupun kaki lah. Ok, now kita just tunggu
kita punya kuah gulai tu mendidih. Tapi you kena make sure kuah ni bila you letak santan dengan air tu, santan kena kacau. Kalau tak nanti dia akan jadi berketul. Okay, dia untuk first step untuk perasa dia, I just letak 1 sudu teh garam dengan 1 sudu teh cukup rasa. Jadi untuk first stage untuk dia punya bahagian perasa lah. Sebab nanti bila dah mendidih tu kita akan rasa balik apa yang kurang, kita tambah lah. So this one untuk gulai. So bagi yang nak meniaga, kalau untuk yang portion besar tu, you guys agak-agak lah. So macam double ataupun triple daripada bahan yang I pakai. Kalau yang biasa untuk meniaga lah. Kalau yang untuk family besar pun sama. Tapi yang ni pun cukup untuk 4 atau 5 orang makan. Okay, now dia punya kuah gulai tu dah start mendidih. Tapi macam saya cakap tadi lah, daripada proses sebelum mendidih tu sampai mendidih tu, you kena keep on kacau. Sebab kita tak nak santan dengan air tu dia macam terpisah. So dia akan jadi berketul. So tak cantik lah. Rasa tu sama, tapi bila orang tengok, oh, dia punya kuah tu tak nampak lawa lah. So this is kita punya gulai. Bila dah mendidih, barulah kita masukkan kita punya sayur. Sebab saya pakai sayur yang senang untuk lembut, so that's why I letak last. Tapi macam kalau korang pakai macam jagung muda yang keras-keras sikit, ya, you guys boleh letak sekali masa letak ayam, so dia orang akan cook sekali lah. Tapi sebab since saya pakai sayur yang memang cepat lembut, saya letak last sekali. So kita just letak sayur, and then kita just tunggulah sayur tu. Bila sayur tu lembut tu, maksudnya kita punya gulai dah siap. So this is last stage kita nak rasa. So apa yang kurang, manis ke, masin ke, apa yang rasa macam kurang pedas ke apa ke, so this one kita boleh tambah lah. Tapi biasanya kalau macam yang pernah datang kat Kelantan ni, dia kuah gulai ni dah ada sedikit manis kalau compare dengan yang belah luar. So yang tu tak kena buat apalah. So the one depends on your dia punya taste jugalah. Kalau yang macam tak suka terlalu manis, just ikut selera masing-masing. Tapi kalau untuk Kelantan style, dia ada sedikit manis gulai tu. Okay, sayur dah lembut, gulai kita pun dah nampak macam dah ready, dah masak. So this is gulai ayam untuk nasi ala Kak Uwuk kita hari ni. So kalau korang nak try, just follow betul-betul, confirm jadi. Yang ni memang whole family boleh suka. Budak-budak tak suka makan sayur pun dia akan suka makan sayur. Okay guys, this one is done. Okay, untuk second punya step, kita nak buat sambal. So untuk nasi Kak Uwuk ni, kalau sambal korang tak sedap, dia kick dia kurang lah. Okay, bahan-bahan ni is very simple, cumanya kena tahu cara. Okay, first bawang merah dengan bawang putih. Bawang putih pakai 1 biji je, bawang merah dalam 3 biji. Okay, cili padi, yang ni beli cili paket dekat Aeon tu, dalam, I rasa dalam 250 gram kot. Okay, and then belacan. So belacan ni depends. Korang nak sangai nak bakar dulu pun boleh, tak nak bakar pun boleh, tak kisah. Dalam satu sudut makan cukup. Lepas tu limau kasturi. Limau kasturi yang ni pakai dalam 12 biji. So yang penting you keluarkan dia punya biji kecil-kecil kat dalam tu. Kalau tak akan jadi pahit. Kulit dia tak pahit, biji tu yang pahit. Tapi jangan tertukar dengan limau nipis. Limau nipis memang kalau you buat memang pahit lah. So this is memang bahan yang basic untuk kita punya sambal. Paling simple, kita just bahan-bahan yang kita tadi, kita just masukkan dalam blender, kita just blend je. Cumanya yang blend ni, jangan kita blend terlalu hancur macam kita nak buat sos ke apa ke, tak. So dia still ada bits biji-biji cili dengan kulit-kulit limau tu still nampak lagi. So this is dia punya sambal biasalah. And then kalau nak katakan dengan sambal belacan belah luar, dia tak sama.
Sebab kita pakai belacan tu tak banyak, just untuk cukup-cukup rasa belacan je. Dia tak perlu sangat. Sebab kalau macam kita pergi belah Penang, kalau belah KL, kalau sama belacan tu memang dia pakai banyak. So di sini dia tak, pakai sikit je. Okey, masukkan semua bahan jadi. Okey, kemudian yang ni first step untuk perasa. Masukkan garam. So I pakai dalam satu sudu dulu. Sebab nanti bila kita dah blend tu, kita akan tambah balik lah kita punya rasa apa yang kurang. Lepas tu, lepas garam, kita masukkan kita punya gula juga. So gula yang ni I pakai dalam 2 sudu. Okay, this is first step untuk gula garam lah. Okay, dan untuk memudahkan kita nak kisar kita punya sambal tu, kita tambah air. Air jangan terlalu banyak lah, sebab nanti kita punya sambal tu dia jadi cair. So just cukup-cukup untuk senang kita nak kisar tu dah cukup lah. Okay, now kita just kisar je semua sekali. Okay, sambal kita dah siap kisar. So ni pun kita dah boleh bau sebenarnya. Kalau yang dah biasa buat dia bau. Bau apa tu, limau kasturi dengan belacan tu memang bau dia wangi lah. Bau dia memang naik. So this is dia punya tekstur lah. Dia tak terlalu hancur. Dia just cukup saja. Okay, now kita letakkan dalam kita punya mangkuk kita punya sambal tadi. Sebab nanti kita nak tambah a few lagi bahan-bahan untuk perasa lah, untuk cukupkan kita punya sambal lah. Okay, biasanya sambal ni saya nak cakap, kalau macam kita nak makan hari ni, kita buat one day before ataupun awal satu hari, itu lagi sedap. Sebab dia lagi lama dia lagi sedap. Sebab barulah dia punya rasa apa semua tu semua keluar. So that's why kalau dekat kedai tu dia sedap. Sebab apa? Dia sambal tu sebenarnya dah 2-3 hari. Okey, dan kemudian kita tambahkan kita punya cuka. So cuka ni untuk rasa dia punya masam. At the same time dia akan jadi macam bahan pengawet untuk kita punya sambal lah. So that's why sambal ni even kita letak dekat luar pun dia tak rosak. Sebab cuka ni yang main peranan lah. So I pakai dalam 4 sudu dulu. Sebab nanti kita rasa adakah masam tu dah cukup ataupun kurang lah. Tapi biasanya kalau macam orang yang nak kurangkan cuka, dia orang akan lebihkan limau kasturi. Tu je, sebab kita nak yang masam tu untuk bagi dia macam awet lah. Macam jeruk, macam pickle macam tu. So this one, bila kita dah letak cuka tu, kita just rasa dulu apa yang kurang. And then kalau macam cili, kalau korang boleh dapat cili kampung tu lagi sedap lah. Dia pedas dia lagi, memang pedas dan lagi betul-betul pure pedas lah. So tambahkan garam. Dan juga saya tambahkan sikit Ajinomoto dalam setengah sudu teh. Tak perlu banyak, sikit je. Ni untuk kita punya bahan perasa untuk sambal lah. So macam saya cakap, sambal jangan kedekut cili. Jangan buat cair terlebih air apa semua. Sebab bila you buat nasi, especially kalau macam budak-budak bujang yang nak start business untuk jual nasi ayam bajet. Sebab kalau belah KL memang betul-betul kalau pandai buat sambal, bisnes korang memang boleh laju. So cili jangan kedekut, bawang jangan kedekut, rasa kena cukup lah. So now I tambah gula lagi 2 dalam 2 sudu. Sebab tadi kurang. So yang ni that's why saya cakap, kalau macam you guys boleh buat awal, dia lagi sedap sebenarnya. Sebab you boleh rasa daripada first yang you buat dengan yang lepas tu, you rasa dia punya betul-betul dah betul-betul sebati. Garam gula dia betul-betul semua dah keluar. So this is kita punya sambal untuk nasi ala kawuk. So kalau sambal korang sedap, sedap lah korang punya nasi. Okay. Okay, untuk last kali step untuk ayam goreng.
Ayam ni biasanya kita kena potong kecil-kecil. And then, okay, rahsia dia untuk ayam tu sedap. Korang nak goreng malam, nak goreng petang, pagi korang dah prap. Prap is very simple. Garam, kunyit. Tu je. And then sedikit ajinomoto tu depends lah. Ada tak nak letak pun tak kisah. Okay, and then rahsia nombor 2 dia, minyak kena banyak. Minyak kena betul-betul panas. Sebab that's why ayam tu kita potong kecil-kecil. So dia senang nak masak. And then make sure bila you letak minyak tu, ayam tu tenggelam. So that's why dia masak dalam seketul tu cepat. Sebab kita nak luar tu betul-betul crispy, tapi dalam tu dia still lembut. So that's why kebanyakan kalau kedai nasi ayam bagi nasi ayam ala Kak Wok ni, ayam dia tu memang sedap. So kalau ayam kurang sejuk, memang tak boleh nak jalan lah. So that's why untuk petua dia, even nak makan dekat rumah ataupun orang nak berniaga sekalipun, ayam the last thing yang korang masak. Sebab benda ni kita nak kena masak last. So dia panas, still panas-panas and then still rangup lah. So kalau korang boleh nampak, dia punya colour tu pun dah lain lah. Dekat luar dia garing, tapi dalam tu dia memang still lembut lagi. Sebab dia masak dia tak lama, dalam lebih kurang 7-8 minit tu je. That's why ayam tu kita panggil nasi ayam cincang pun sama juga. So ayam tu betul potong kecil-kecil, especially yang bahagian bertulang tu lagi sedap lah. So goreng dalam 7-8 minit, minyak yang betul-betul panas, and then you punya ayam goreng is siap. Okay guys, 3 benda untuk buat nasi ala Kak Wok yang betul-betul kena follow step by step. Jangan skip, jangan kedekut sebab ada setengah-setengah orang masak tu bahan tu tak cukup lah apa semua, so memang tak sedap. Especially, so this one is kita punya menu hari ni, nasi ayam ala Kak Wok lah. It's very simple, sangat basic. Even kalau macam mak-mak yang nak masak untuk anak-anak, untuk family, very simple, tapi dia orang suka makan, this is lah. Especially kalau macam budak-budak, dia suka sangat ayam goreng. So this is kita punya gulai. Yang penting kuah dia tak terlalu pekat, bukan kari this is gulai. Yang penting rasa dia cukup, asam garam. And then kita punya ayam goreng last kali sebelum kita makan nasi. So dia still, ayam tu kat luar still crispy, dalam dia lembut. And make sure prep awal. Kita nak makan malam, pagi pun kita dah boleh prep lah. And then sambal pun antara yang penting juga. Kalau sambal korang tak kick, tak power, nasi tu memang terasa something yang kurang lah. So this is kita punya menu.